Dan sementara menantinya masuk solat fardu Isya, akan diisi dengan kuliah tazkirah pengajian yang saya difahamkan Surau Ar-Rayyan bagi tahun ini akan mengadakan siri kuliah maghrib tanpa putus berterusan walaupun cuti umum. Masya Allah, ini kalah Masjid Negara tu kan. Masjid Negara pun ada break Surau Ar-Rayyan dengan misi baru. Maknanya tahun 2024 tiada hari tanpa kuliah. Masya Allah, sesuai dengan bila tukar kapet baru ni 2 tahun dah. Ini 2 tahun dah saya tak mari. Masya Allah. Baik muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersempena dengan bulan Rajab yang kita sudah masuk ini, saya fikir elok juga kita mengambil satu semangat yang dibuat oleh para salafus soleh, orang-orang soleh yang mereka memulakan pemburuan untuk masuk dalam madrasah Ramadan bermula daripada bulan Rajab. Bahkan ada juga yang mendoakan apabila masuknya satu Rajab supaya diberkati Rajab, Sya'ban dan dipanjangkan umur untuk menghadapi Ramadan. Jadi elok saya fikir untuk malam ini sebagai satu kuliah tazkirah peringatan kepada kita untuk kita melihat tentang keberkatan, kelebihan bulan Rajab sebagai satu semangat dan juga momentum untuk kita memburu Ramadan Al-Mubarak. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mulia dan disebut sebagai bulan-bulan haram di dalam Islam. Bila kita sebut Al-Haram, maknanya dia bukan macam haram pada makanan. Contoh, babi, kita kata haram. Tapi tidak bermaksud bulan-bulan haram seumpama kita mengharamkan babi. Al-Haram maknanya suci. Suci. Jadi kita tak makan benda haram, kita mensucikan diri kita. Itu makna dia. Begitu juga ada beberapa perkataan al-haram yang diletakkan dalam beberapa keadaan. Contoh, Masjidil Haram. Bukan masjid tu haram, tapi masjid yang suci. Jadi Masjidil Haram makna masjid yang suci. Apa lagi yang ada perkataan haram? Tanah haram. Tanah haram, ya. Mekah, Madinah itu ada kawasan tanah haram. Maknanya tanah yang suci, yang tidak boleh dimasuki oleh orang yang tidak bersyahadah. Suci tanah tersebut, tanah haram. Apa lagi? Bulan-bulan haram, maknanya bulan-bulan suci. Tapi kalau orang Malaysia dia ada haram lagi, haram jadah. Itu tak termasuk. Itu belah-belah Penang, belah-belah Kedah. Kalau kami nak gurau kan kata haram jadah, tapi dengan keadaan lain lah, itu kita tolak ke tepi sekalian. Baik, bulan-bulan 12 bulan ini bukanlah mana-mana Muslim scholar, cendekiawan Islam, ulama yang pandai-pandai buat. Jom kita susun bulan kita ni, kita letak 12. Tidak. Ataupun mana-mana orang barat yang mencipta bulan ini jadi 12. Ataupun mana-mana tamadun. Tidak. Semuanya bermula daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bilangan bulan itu pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah. Indallah, yang Allah Ta'ala tetap. Bukan siapa-siapa. 12 syahran, ada 12 bulan.
Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Daripada 12 bulan ini Allah Ta'ala memberi 4 bulan yang dikenali sebagai bulan haram, bulan yang suci. Dzalika dinul qayyim. Ketetapan demikian itulah bagi agama kita yang betul. Maknanya yang Allah Ta'ala sebut 12 bulan ni lah yang betul. Kalau ada mana-mana tamadun yang bawa lebih daripada itu, semuanya tidak betul. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang disucikan itu. Maknanya dalam 4 bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, termasuklah jihad. 4 bulan ampun nak buat perang-perang, tapi 4 bulan ni rehat, berhenti. Jadi kalaulah jihad pun tak dibenarkan, apatah lagi jahat, lagi dah tak boleh lah. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa alamu anna Allah ma'al muttaqin. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana kamu memerangi mereka seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Baik. Apakah 4 bulan haram yang disebut di dalam Al-Quran, yang dinyatakan di dalam Al-Quran secara umum? Tengok, dalam Quran disebut arba'atul hurum, 4 saja. Tapi macam mana kita nak tahu apakah bulan yang diharamkan, disucikan oleh Allah Ta'ala? Siapa yang nak terangkan ni? Iaitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu indahnya Islam. Lepas tu kalau kita mengaji, saya tengok tadi di layar kita ni, ada pengajian Quran, ada pengajian hadis, ada pengajian fiqh. Tengok, Quran dijelaskan oleh hadis. Hadis difahamkan melalui disiplin-disiplin ilmu seperti akidah, fiqh, muamalat, ibadah oleh siapa? Para ulama. Kita orang awam nak faham Quran lagu mana? Dengan melalui tafsiran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan semua oleh para ulama yang alim dalam bidang mereka masing-masing. Sebab itu kalau kita ni ikut Quran saja, dia kata, ustaz, saya tak mau ikut benda lain, saya nak ikut Quran saja. Macam mana kita nak tahu arba'atul hurum, 4 bulan suci ni? Oh, saya duk rasa, ustaz, yang suci tentulah bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Satu lagi apa kita nak buat? Sebab apa? Ramadan puasa confirm Ustaz suci. Nombor 2 Syawal raya Ustaz. Nombor 3 Zulhijjah raya haji pula dah. Lagi satu kita nak buat. Pandai-pandai kita tak boleh. Semuanya ditentukan oleh agama melalui 4 sumber hukum. Bulan haram ini terdiri daripada 4 bulan, iaitu apa dia maksudnya? Oktober. Pertama Zulkaidah. Yang kedua Zulhijjah, 3 bulan rapat, 1 bulan terpisah. Yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Ramadan tak ada. Tak ada. Ramadan Al-Mubarak, bulan yang diberkati. Bulan hurum, bulan haram adalah 4 bulan: Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini berdasarkan daripada hadis sahih riwayat Abi Barakah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabar wa qad istaqara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, as-sanatu 12 shahran minha arba'atul hurum, thalathan mutawaliyatun." 3 bulan dekat: Zulkaidah, Zulhijjah wal Muharram, wa Rajabun mudhar, iaitu Rajab, alladhi baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan haram tadi, dan yang terletak, dan Rajab terletak di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Baik.
Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala, selepas kewafatan Nabi SAW, bermula era Khulafaur Rasyidin, dan pada waktu berkembanglah pengajian. Daripada bermula situ sampailah, saya ingat sampai kiamat, tuan-tuan akan dengar mana-mana ceramah, kuliah, pengajian, dua pandangan. Ada pandangan yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan bulan Rajab. Rajab ni begini. Dan tuan-tuan akan dengar juga sebahagian daripada asatizah ustaz yang menceritakan tentang tidak ada apa-apa kelebihan daripada Rajab, ia sama sahaja seperti bulan-bulan yang lain. Pertembungan pandangan ini tuan-tuan akan dengar daripada tuan-tuan hidup sampai tuan-tuan mati, sampailah kiamat. Semua akan ada dua perbahasan dan dua sandaran ilmu. Kedua-duanya ada berdasarkan ilmu masing-masing. Oleh kerana itu, sebab itulah surau kita ini dia buat kuliah tazkirah supaya kita ada ilmu. Jadi bila kita ada ilmu, kita beribadah berdasarkan kefahaman yang kita dapat. Jadi kalau kita buat sesuatu, orang kata pasal orang buat lagu ni, ada dia punya dalil dan juga sebab dia. Pasal orang tak buat, kerana ada dia punya sebab. Jangan kita pasal orang buat ikut suka aku. Pasal orang tak buat, awak nak bawa aku, akhirnya bang gaduh. Sebab itu para alim ulama faham agama dia tak bergaduh, sebab dia saling menghormati antara ilmu masing-masing. Kalau kami di JAKIM ni kadang-kadang adalah peluang dapat masuk. Saya selalu jadi pengurusi majlis. Kalau apa-apa jadi moderator pengurusi majlis ni dipanggil. Jadi kalau ada muzakarah fatwa yang melibatkan para mufti, kita ni kadang-kadang jadi pengurusi majlis. Jadi dapatlah dengar dia punya perbincangan. Masya Allah, rasanya netizen lagi dahsyat lagi. Mereka saling menghormati antara salah satu sama lain. Para mufti kita, orang bagi ajar, dia pun dengar, oh betul, dia pun bagi pandangan mengikut kefahaman dia. Akhirnya semua sekali akan pilih satu pandangan yang sesuai dengan keadaan Malaysia. Dan akhirnya semua setuju, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan mengikut mufti-mufti nartizen, bukan nurtizen, nartizen, awam pun udang-udang sampai begini, tulis tak buat pun, tapi dia punya bantai orang tu boleh tahan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, eloklah mari ke pengajian-pengajian yang disediakan oleh surau kita dan merujuklah kepada autoriti. Bila kita rujuk kepada autoriti, maka dia mengambil pandangan yang sesuai dengan keadaan dan juga masyarakat kita. Baik. Ada beberapa kelebihan yang disebut di dalam bulan-bulan haram ini. Bulan-bulan haram 4 tadi. Antaranya, terdapat sebahagian ulama mengatakan afdal melakukan umrah pada bulan Zulkaidah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, kerana Nabi SAW menunaikan umrah pada bulan Zulkaidah. Jadi kalau kita nak ambil keberkatan daripada bulan-bulan haram ini, bolehlah kalau tuan-tuan nak menunaikan umrah, nak mengambil semangat daripada hadis tersebut, maka bolehlah menunaikan umrah pada bulan Zulkaidah. Pada bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, umat Islam akan mula menunaikan rukun Islam kelima, iaitu ibadah haji. Yang mana ibadah ini tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Ini istimewa bulan haram kerana adanya ibadah haji. Tuan-tuan tak boleh buat pandai-pandai nak buat dalam bulan apa. Contohnya kita nak buat haji bulan Ramadan. Kita kata Ramadan kan diberkati, kita buat Ramadan, tak boleh. Dia telah ditentukan pada bulan-bulan haram. Juga disebut dalam hadis juga bahawa sunat berpuasa pada 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak menunaikan haji. Saya ingat hari-hari wukuf yang kita sedia maklum, maka apabila orang sudah berada di tanah suci haram untuk berwukuf,
maka kita disunatkan untuk berpuasa terutamanya kepada 9 Zulhijjah. Dan juga sunat berpuasa pada 10 Muharram, iaitulah pada hari Ashura, di mana pada hari dimakbulkan doa dan diampunkan dosa. Ini adalah hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang kelebihan bulan-bulan haram. Jadi eloklah kita tuan-tuan sekalian, saya ingat kita sebagai penjawat awam ataupun orang duduk di Putrajaya ni, sama ada pencing penjawat awam ke, dia selalunya dia dapat kalender. Saya pun ada 4 kalender kat pejabat. Ni bagi. Elok tuan-tuan buat satu bulatan. Satu bulatan 9 Zulhijjah tanda, 10 Muharram tanda. Apa lagi? Nak ambil hari-hari putih setiap bulan, 13-14 tanda. Nak ambil Isnin Khamis tanda. Jadi bila kita buka kalender tu kita nampak sebulan. Oh, ini boleh kita puasa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak adalah kita tanda hari gaji. Itu saya pergi ziarah satu tempat pada pegawai perempuan. Pegawai perempuan ni dia buat stiker kan. Saya pun tak pernah terfikir. Kalender dia pergi tempah stiker. Jadi dia tanda. Ini dia nak cuti. Ini dia rancang ni. Lepas tu dia tanda, ni gaji. Tiap-tiap bulan dia tanda dah gaji. Ini bayar kutu macam-macam. Sorok juga tengok ni. Saya kata, tapi puasa sunat dia tak tanda. Saya pun cakap dengan dia, Ustazah, tanda lah puasa sunat. Dia kata, Allah Ustaz, lepas ni saya buat satu stiker baru lah. Jadi tuan-tuan ada kalender tu, kita tanda. Jadi kita tak terlepas. Sunat ni, amalan sunat ni, orang Melayu kita, dia faham dengan buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Wah. Kefahaman yang sebenarnya adalah buat dapat pahala, tak buat amatlah rugi sekali. Kerana 9 Zulhijjah tahun 2024 tidak akan berulang lagi. Tahun depan dia jadi 2025. Jadi hak 2024 ni terlepas. Rugi. Jadi apabila amalan kita dihitung, dia akan kurang kerana beberapa tahun kita lepaskan. Sebab itu saya cadangkan untuk menanda. Baik. Rajab maksudnya membesarkan dan mengagungkan. Rajab, rafa'ah, mengangkat, mengagungkan sama. Ia dinamakan juga sebagai mengagungkan bulan ini ketika zaman jahiliyah dengan meninggalkan peperangan pada masanya. Orang Arab ni dia ada satu perangai. Perangai dia macam-macam. Macam kita orang Melayu, orang Larai apa? Minat dia. Minat, hobi memancing contohnya. Ustaz saya hobi apa? Tengok bola, MU kalah. Ustaz dia minat MU. Sekarang ni banyak masuk dalam gua lah kan. Kan? Tapi kalau ni Piala Asia ni, selain pada Malaysia, Ustaz saya minat apa? Arab Saudi. Semalam menang lah minit 97. Malam ni geng Qatar main. Orang Arab minat dia perang. Kacau gaduh je orang. Tu dia punya hobi. Boring tak tahu buat apa, gaduh. Pengalaman tuan-tuan ketika mana menunaikan haji dengan umrah sama tak? Sama. Kerja dia bergaduh. Tu antara pekerjaan stres yang paling tinggi adalah mutawif. Sebab tu saya obat tak mau jadi mutawif. Saya jadi sekali je. Tu pun saya belum kenal tahun 2012. Saya jadi mutawif sekali. Sejak pada tu saya obat dah tak jadi. Saya suka pergi diri saya sendiri. Ya Allah, tiap-tiap hari bergaduh dengan Pak Arab. Kita dah tempah bas, bayar siap tu. Pagi esok bas tak ada. Dia kata dia bagi orang lain dah. Apa kau? Tu tak cerita hotel lagi. Hotel. Kawan saya ni, dia dah bayar dah deposit, bukan bayar deposit, bayar penuh ke hotel tu. Dia pun bagi tahu jemaah, okey, kita akan duduk dekat dengan 200 meter daripada Masjidil Haram. Sampai apa? Pergi Didi, dia kata habis. Kan dah bayar? Dia kata aku dah bagi orang lain dah. Orang lain bayar tinggi. Nak ambil balik duit. Dia kata jam. Nak cari mana? Dia bagi tahu, okey jemaah tunggu sini sekejap Saya nak pergi jumpa seseorang. Bukan jumpa orang, dia pergi Masjidil Haram. Doa, ya Allah tolong aku. Jemaah dia tunggu. Lepas tu dia pun keluar daripada Masjidil Haram. Dia pergilah satu hotel ke satu hotel tanya,
Dapat dah Ustaz, tapi jauh sikit. Jauh sikit. Jemaah pun komplain, kenapa jauh? Janji dalam eternity begini. Sesungguhnya apabila kita datang ke Mekah penuh dengan pujian. Tu standard ayat lepas kan. Padahal dia tension. Urusan muharram ni ya Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala takdirkan Nabi tu marah. Kalau dia turun kat Malaysia sekejap, tengok, baru tukar kapek penuh dah. Penuh dah orang mari. Kalau tukar benda lain lagi penuh. Baru Alif Sata bagi tahu semayang subuh macam semua penuh sebenarnya. Wah, Ustaz Syed bagi tahu tak jalan. Macam sekejap orang Malaysia ni dia baik-baik sekali. Orang Arab dia jahat macam mana pun, rejak dia berhenti bergaduh. Ni PN orang Arab. Dia marah macam mana, bila tetamu datang dia rani. Tu Arab. Kita bukan tetamu nak mari, adik-beradik nak mari, tarik muka dah. Siapa dia nak mari? Tu kakak kami. Mari lagi. Tarik muka dah. Mari pun cakap pun lebih kurang kan. Kalau ada pun bagi tahu tak ada. Abang ada ke? Tak ada. Beginilah. Tak, saya ada depan rumah ni, nampak tak? Kantoi. Tapi Arab marah macam mana, tetamu rani, perang berhenti. Sebab itu ia juga dikaitkan dengan kebesaran dan keagungan bulan tersebut kerana bebas daripada perang. Rejab juga mempunyai beberapa nama. Hampir di dalam kitab Al-Mawahib menyatakan bahawa ada kurang lebih daripada 16 nama bagi Rajab. Sebab itu saya bacakan hadis tadi, tuan-tuan dengar, wa Rajabul Mudhar, ada juga disebut sebagai Rajab Mudhar. Ada juga disebut sebagai Rajmun, ada juga Asy-Syahrul Haram, ada disebut sebagai Al-Muqim yang maknanya pengharaman yang kekal. Al-Mu'alla, bulan yang tinggi dan mulia. Al-Aslu, iaitu orang kafir Mekah yang mengatakan diturunkan rahmat pada bulan tersebut. Dan pelbagai lagi nama-nama yang ada bagi bulan Rajab. Baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pada bulan ini ada beberapa amalan yang disyorkan oleh para ulama, termasuk jumhur ulama, untuk kita lakukan. Antaranya jumhur ulama daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan sunat berpuasa pada bulan-bulan haram. Pada bulan-bulan haram, bukan bulan Rajab sahaja. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan Rajab digalakkan untuk kita berpuasa. Ini berdasarkan dalil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'da salatil maktubah." Sebaik-baik, seafdal salat ialah salat fardu. Dan daripada sebaik-baik salat selepas daripada salat fardu, afdalus salati ba'da salat, iaitulah salat pada waktu malam, as-salatu fi jawfil layli. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan, siyamu syahrillahil muharram, iaitulah berpuasa pada bulan-bulan haram. Hadis riwayat Muslim. Semayang apa yang paling afdal selepas semayang fardu? Iaitu semayang malam. Selepas daripada semayang malam, semayang apa yang afdal? Semayang rawatib. Kalau kita boleh pegang 2024 ni, buat dua benda ni yang tuan sekalian. Tak laratlah Ustaz nak bangun malam. Ada satu semayang malam yang boleh dibuat. Kalau tuan-tuan nak lena pun sampai subuh pun tak apa. Namanya solat sunat witir. Boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6. Jadi saya ni pun duk berazam juga Ustaz. Tahun ni saya masuk umur 40 dah kan. Saya pun macam tak percaya.
dah aku masuk 40 ni. Tahun ni 40 dah saya. Nampak muka macam 25 kan. Tu saya biasa dapat maklumat. 40. Bila 40 ni sekalian, ada satu ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut khusus pada umur 40. Dalam Quran ni banyak cerita tentang cerita tentang umur ni, umur 2 tahun bagi kanak-kanak menyusu, tapi khusus tentang umur manusia ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Allah kata, apabila kamu sampai umur 40, itu adalah umur yang matang. Maknanya atas daripada 40 ni matang. Kalau 40 pun tak reti nak beza lagi tu, maknanya kurang matang. Umur 40 matang. Apabila kamu sampai kepada umur ni ke atas, kamu kena buat 4 perkara. Pertama, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kamu kena syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah bagi kepada kamu dan kepada ibu ayah kamu. Selalunya umur 40 ni orang stabil pekerjaan, stabil keluarga. Jadi kena syukur nikmat Allah bagi kepada kita ni banyak sekali. Syukur. Saya pun kalau renung balik diri saya ni, saya syukur banyak-banyak apa Allah kurnia pada saya. Allah bagi keluarga, Allah bagi rumah, Allah bagi pekerjaan, Allah bagi sikit masuk TV ke apa, dia syukur banyak-banyak. Kalau tuan-tuan nak rasa syukur duduk di larang ni sekalian, tuan-tuan satu hari, satu had ke, tuan-tuan start kereta, tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur, ambil jam 11 malam sampai pukul 2 pagi. Pusing. Tuan-tuan ambil daripada Dataran Merdeka, masuk ke Masjid Jami', pergi ke Masjid India, masuk Kok Cokit sikit, tuan-tuan akan jumpa orang, sama ada dia seorang ataupun keluarga. Dia bawa kotak. Dia akan cari koridor, hampa kotak. Dan kotak tu dia tak tidur atas kotak tu, dia akan duduk celah-celah kotak. Kan kotak tu boleh terbuka, dia duduk situ. Dan dia penyek kotak tu sebagai selimut. Kita tengok kata, ya Allah, bukan sahaja kita kata orang tu gila, tak semestinya. Kalau tuan-tuan tanya, ada yang dihalau daripada rumah, tak ada tempat tinggal. Ada yang bercerai, dihalau daripada rumah, tak ada tempat perlindungan. Ada yang sudah kematian ibu dan ayah, tak tahu hala tuju. Ada yang dijual, ada yang dianiaya, macam-macam dalam keadaan itu. Bukannya mereka ni orang yang susah. Ada yang berada kemudian jadi susah, ada yang susah makin susah. Akhirnya saya guruk dada saya kata, ya Allah, syukur banyak Tuhan bagi pada aku. Aku boleh tidur lena kat rumah. Ada katil, ada tilam. Hujan ribut petir kat luar, kita duduk dalam rumah selamat, selesa. Aircon buka 16, selimut macam Eskimo, suruh 6,5 mampu. Lepas kan berhubungkan langit sejuk, tak tahulah. Kalau hujan, dia akan duduk di celah-celah lorong. Kalau bangunan 2 tingkat tu, dia akan sebelah tangga tu kalau duduk situ. Yang paling menyayat hati, tuan-tuan kan tengok budak umur 9, kita ada anak, tengok, ya Allah, anak aku tidur kangkang ni, duduk dalam satu kotak tu. Cukup pukul 6.30 bangun, lipat kotak, takut dibikin air mah. Saya kata, ya Allah, syukur atas nikmat yang tuan-tuan dapat. Allah bagi keidaman yang baik, komuniti yang baik, surau yang hidup. Ni kena syukur banyak-banyak sekali. Dan wa'ala walidayya, ke atas mak ayah kamu. Kalau sampai umur 40 masih mempunyai mak ayah, berbakti. Kerana selalunya orang yang sampai umur 40, mak ayahnya sudah tiada. Tapi saya jumpa orang yang umur dia pencen dah, mak ayah dia ada lagi. Ini nikmat sekalian, nikmat besar. Dia 60, mak dia umur 80 lebih, ada lagi nikmat sekalian. Jadi sebab itu buatlah baik kepada mak ayah kita. Orang yang tak ada mak ayah, dia faham suruh lah.
Suami buat baik pada isteri, isteri buat baik pada suami. Jangan kata, ish, dulu nak buat dah. Main dulu-dulu ni sedekah. Ada seorang makcik ni, suami dia meninggal. Dia kata sebelum dia meninggal tu, dia nak minta makan ubi kayu, Ustaz. Saya sibuk tak buat. Allah, saya teringat bila tengok ubi kayu, saya teringat kat dia. Teringat apa dah? Ada orang. Jadi bila suami kita nak ubi kayu, buat tu Sumpah berapa banyak dia buat. Bagi. Supaya kita tak rasa kalah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, nombor 2 adalah wa anna a'mala salihan tardahu. Doa supaya kita buat amalan soleh yang Allah redha. Ni tuan-tuan boleh mari masjid ni, surau ni A+, tahniah, dan minta Allah Ta'ala kekalkan kita buat amalan soleh macam ni sampai akhir. Kita boleh mari ni, ada yang saya tengok muda-muda pada saya, wa an a'mala salihan tardahu, ya Allah kekalkanlah aku buat amal soleh yang engkau redha. Sebab kadang-kadang dia berputar sikit. Dia makin berusia, semakin tak mau main ke surau. Dia makin suka duduk kedai kopi, kafe. Kalau di kampung-kampung, saya selalu dah sebut di kampung saya, duduk minat main dam haji. Daripada tengah hari sampai ke malam main dam haji. Surau masjid tak main, tapi dia cuma makin berusia, makin dah boleh main dam haji, tapi surau kena main juga lah kan. Ada style itu. Nombor 3, wa asli fi dzurriyyati. Allah suruh kita doa supaya zuriat keturunan kita jadi orang baik. Jadi orang baik. Jadi kita tak mau kita sahaja, tapi zuriat keturunan kita jadi orang baik. Last sekali, inni tubtu ilaika. Allah Ta'ala suruh kita bertaubat kepada Allah. Jadi bila lepas saja usia itu, banyaklah istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baik. Oleh kerana itu tuan-tuan sekalian, amalan yang digalakkan di bulan Rajab ini adalah puasa sunat. Adakah nak puasa straight sebulan? Syekh Atiyah Saqar berpendapat bahawa berpuasa penuh pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan tidak ada dalil yang menghalangnya. Tambahan pula, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa perbuatan tidak dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat dan para tabi'in. Ada 2. Larang buat. Syekh Atiyah kata tidak ada pandangan yang menghalang. Walau bagaimanapun tidak ada dalil yang khusus. Namun saya suka dengan pandangan Imam Nawawi yang dia menggalakkan kita untuk berpuasa pada bulan Rajab ini pada puasa-puasa yang ada dalil khusus, dalil kuat, iaitulah Isnin, Khamis dan hari-hari putih bagi tiap-tiap bulan. Tapi berpuasa pada bulan haram, bulan Rajab tersebut. Maka apabila kita berpuasa pada bulan itu, bukan sekadar kita mendapat pahala sunnah Isnin, Khamis, hari-hari putih setiap bulan, bahkan kita juga mendapat keberkatan pada bulan Rajab. Baik. Amalan-amalan yang lain juga digalakkan adalah memperbanyakkan sedekah, membaca Al-Quran, zikir, dan juga menghidupkan malam dengan solat-solat sunat. Kata seorang ulama, Abu Bakar Al-Waqra, bulan Rajab adalah bulan untuk bercucuk tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memungut hasil. Ini analogi yang dibuat oleh para ulama. Nak memburu Ramadan, ia mestilah bermula daripada bulan Rajab. Contoh tuan-tuan sekalian, kalau kita masuk ni sekarang ni Piala Asia, tengah Piala Asia. Kalau gamak tuan-tuan sekalian, Malaysia terus pilih pemain hari ni, esok naik kapal terbang, lusa main, agak-agak boleh menang juga. Tak boleh lah. Kenapa? Tak ada latihan.
Maka dia akan ada pusingan kelayakan, pemilihan pemain, latihan, nak pergi ke Piala Asia ni sebulan dah duduk di Qatar latihan, kerana mesti ada momentum untuk kita capai pada pertandingan Piala Asia tersebut. Begitulah orang masuk Olimpik. Lah ni musim podcast, saya dengar podcast apa ni Muay Thai. Ni orang Kelantan ni kita minat Muay Thai. Kelantan ni kalau ada Muay Thai kat penuh dalam dewan tu, pakak duk tengok Muay Thai. Jadi kalau ambo klik kampung tu kan, Muay Thai ni pakak pergi tengok lah belakang. Jadi saya tengok ada seorang budak Sarawak. Nama dia apa? Saya orang panggil Jojo, nama dia apa dia? Dia sebut dia 17 tahun tapi dia punya latihan dahsyat. Patut dia jadi juara dunia Muay Thai sekarang. Dia punya latihan berlari 12 jam. 12 jam adalah 12 km. Pagi 12 km, lepas subuh petang 12 km. Sehari 24 km tanpa miss, termasuk kuliah tanpa henti. Dia lari tanpa henti setiap hari 24 km supaya fitness dia kata. Jadi kalau dia berlawan, dia tak rasa macam ni. Lepas tu dia kena tumbuk sebanyak 500 kali. 500, break setengah jam minum air, 500 lagi. Break setengah jam, 500 lagi. Habis. Oh, saya kata gila ni. Baru menang juara dunia. Orang tanya dia, buat berapa lama? Sejak umur 10 tahun. Sekarang 17 tahun. Dia tumbuk budak Thailand tu kira hebat lah. Berapa saat? 9 saat lah. 9 saat, bawah 10 saat, baru nak pula. Teng, debuk, rebah tu. Menang juara dunia. Saya tengok dia cakap latihan dia sekata kira patut juara dunia. Miss Boon, dia latih budak Thailand tu pukul 4:30 pagi, bangun, berlari. Lagi mana tak muntah, lagi tu berlari. Baru juara dunia. Kita baru berlari 2 minit letih dah nak jadi juara. Mana kan? Semua bidang nak capai kejayaan, dia mesti bersungguh-sungguh dan ada momentum. Termasuklah nak berjaya la'allakum tattaqun dalam bulan Ramadan. Kalau satu Ramadan baru nak start enjin, tu hak jadi beberapa surau bila penuh satu Ramadan, jumpa majlis agama minta bajet untuk besarkan surau. Tak mampu dah nak tampung, ramai sangat satu Ramadan, macam nak pecah surau larai. Habis 15 Ramadan, pengurusi jumpa balik majlis agama minta bajet nak kecilkan balik. Bukan tak ada. Ini kan apa? Semangat. Tuan-tuan yang saya confirm Ramadan biasa sebab apa? Tuan-tuan memang orang surau. Ni kalau semangat satu Ramadan baru cari kopiah, selalunya 5 Ramadan KO dah. Satu Ramadan baru cari jubah, sadaqallahul azim. Sebab itu kena mula. Sebab itu Syekh Abu Bakar ni dia kata bulan Rajab ni adalah untuk tanam, tuai dan Ramadan. Berapa ni? 5 minit. Akhirnya tuan-tuan sekalian, ada 3 persiapan yang perlu kita buat bermula daripada Rajab. Ma'an bin Fudal menceritakan dalam kitab Lawatif Al-Ma'arif tentang orang-orang dahulu yang bersemangat untuk menyambut Ramadan bermula daripada Rajab. 3 persiapan. Pertama, persiapan ilmu. Jadi saya ucap tahniah tuan-tuan sekalian, kalau surau ni kalau nak bangkitkan cadangan saya cadangkan bulan Sya'ban nanti buat satu daurah. Pilih hari Sabtu, mula daripada pagi sampai tengah hari. Mengajar tentang kitab Fiqhus Siyam. Ulang kaji fiqh puasa. Ambil daripada pukul 8 sampai pukul 12. Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi tiap-tiap tahun buat. Di kadang-kadang saya hadir. Kadang-kadang kita ulang kaji. Benda kadang-kadang kita biasa buat tapi setahun sekali, kadang-kadang lupa. Jadi bila dah belajar dah bulan Rajab, bulan Syaban, jadi tuan-tuan takkan jumpa dah pergaduhan sia-sia bulan Ramadan, bincang benda yang sama tidak tahu. Korek hidung batal ke tidak? Korek telinga batal ke tidak? Gosok gigi batal ke tidak? Semua perbincangan tu tuan-tuan dah tak bincang dah bulan Ramadan. Kerana tuan-tuan dah faham dah sebelum Ramadan. Majlis Hasanah tiap-tiap tahun buat daurah
puasa. Jadi saya cadangkan larai juga, kalau nak buat elok cari hari Sabtu, Ahad, buat sampai tengah hari, dan pastikan banner tu jangan tulis daurah fiqh puasa, tulis majlis jamuan makan kambing. Tentu tengah hari, makan tengah hari kambing. Kuliah puasa disediakan daripada pukul 9 sampai pukul 12. Macam tu. Oh ramai. Ni bubuh pengajian kitab puasa. 2 orang je mari. Tu pun AJK dengan yang pasang kamera. Tuan-tuan ubah. Jamuan makan kambing tengah hari. Sempena bulan Syaban. Penuh. Sebelum makan 3 jam dengan daurah. Pegang. Yang kedua, persiapan nak ibadah. Puan-puan di belakang, saya nak mencadangkan. Sebab hal-hal rumah ni perempuan hajah je. Selalu nak masuk Ramadan, kita fikir. Langsung kita fikir ni. Tak kira lah. Isteri saya pun sama saja kan. Saya cadang, bukan renovate, susun atur pattern baru rumah kita. Iaitu menyediakan ruang solat khusus Ramadan tahun ni dalam rumah kita. Tolak sat sofa. So, Ramadan orang tak main dah. Tolak sofa. Kalau ada bilik dalam rumah kita yang kosong, alhamdulillah jadikan surau sementara. Tapi kalau tak ada, cari satu ruang kat ruang tamu, dekorasi cantik-cantik, beli rehat sejadah macam masjid kita ni, sujud tenggelam. Beli bahul pewangi, pasang. Tasbih baru, rehal Quran, set. Bang, ni tempat kita beribadah satu keluarga bulan Ramadan. Oh, semangat. Ini main celah-celah khusi semayang. Tak main semangat. Persiapan ibadah. Beli telekong baru, kemprekat baru. Masa semangat. Oh, ya. Saya pun beli bahur. Sedap. Beli bahur tu macam Masjidil Haram. Kita masuk orang tu, rasa Masjidil Haram. Abang baca Quran pun mesti macam Masjidil Haram. Ampun. Berarti jemput Ustaz Said je lah jadi imam kan. Nombor 3, last, persiapan duit. Apa kejadah pula Ustaz? Ramadan dengan duit. Nabi bersedekah seperti angin berlalu pada bulan Ramadan. Saya cadangkan, Rejab dah mula tarik gaji 24 bulan ni, saving untuk Ramadan. Tarik 100, nanti bulan 2 ni tarik 200, ada 300. Ini untuk infak Ramadan. Masuk Ramadan, seperti angin berlalu. Ambil manfaat bulan Ramadan. Jangan berRamadan baru nak cari, tak apa ada duit. Memanglah anda tak simpan. Sebelum tabung haji buat memberhentikan waktu untuk tarik duit, untuk kira dividen, tarik saja. Tarik, tuan-tuan simpan. Kadang-kadang hak tuan-tuan simpan tu tak ada manfaat tuan-tuan. Tuan-tuan mati, orang lain dapat duit. Jadi baik untuk kita berinfak. Jadi seperti mana telah berkumandang tabuk berbunyi, kita akhiri, mudah-mudahan mendapat manfaat daripada perkongsian kita. Kita akhiri membaca sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkat, dan amalan yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.